Jadi tasawuf mengajar kita dengan manhajnya, dengan sistem dan amalannya untuk paling pandangan tu supaya memandang kepada keesaan Allah, tentang ketuhanannya dan sebagainya, sehingga hati kita berpaut ke situ dulu. Apa-apa berlaku pun balik situ dulu. Apa-apa kejadian pun, itulah tempat kita berserah, tempat kita berpaut, tempat kita berharap. Lepas tu baru cari usaha-usaha seperti yang dituntut oleh syariat. Mencari jalan, cari usaha. Tapi hakikat hati kita ni situ dulu tempat tujuannya. Itu kehendak tasawuf, itulah yang diajar dalam tasawuf. Ada learning orang kata tasawuf ni, dia kata tasawuf seolah-olahnya tasawuf ni ilmu rekaan ulama je. Dia kata tak ada dalam hadis. Ini orang tak mengaji. Tak mengaji. Kita pernah dengar kenyataan orang dulu, tasawuf tu Quran hadis lah. Pakai buah borong. Tak jadi buah borong. Quran hadis tu iyalah. Tapi kita tengok detailkan satu-satu ayat Quran tu. Ayat Quran tu beribu-ribu tu. Kita tengok sudah-sudah tu. Ada tak konsep tasawuf, ilmu tasawuf dalam tu? Hadis-hadis Nabi bang yang berjumlah yang begitu banyak. Kita tengok sudah-sudah tu. Tapi nak khabar ada setengah orang hari ni dengan akalan pendek sikit. Sebab jadi oleh kerana ulama telah mengklasifikasikan ilmu sehingga timbul memang zaman Nabi yang ada hanyalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Tak ada benda lain. Apa-apa masalah timbul, Nabi beritahu straight selalu. Nabi beri jawapan. Ulama-ulama tidaklah menggunakan cara ijtihad untuk memahami Quran dan hadis sebab direct ada sumber dia. Ada masalah, Nabi beri jawapan. Sesat. Tapi bila Nabi wafat, orang Islam terpaksa menggali semua ni daripada Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Sebab Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Yang ditinggalkan sebagai pedoman kita Al-Quran dan hadis. Jadi nak gali tu, maka dalam proses penggalian tu timbul ilmu-ilmu. Maka ulama memecahkan ilmu-ilmu tu supaya senang kita belajar. Yang menyentuh tentang aspek akidah, ketauhidan itu disebut ilmu akidah ataupun ilmu kalam ataupun ilmu usuluddin nama. Sehingga ada ulama-ulama dia yang pakar dalam bidang tu, sehingga ada kitab-kitab dia, ada manhaj dia, ada sistem ilmunya itu. Ada dasar-dasar, prinsip-prinsip ilmunya itu, ada kitab-kitab dia, ada permasalahan yang huraian permasalahan dan sebagainya, cukup lekat sebagai satu disiplin ilmu. Demikian juga ilmu-ilmu lain, timbul ilmu fiqh, sama juga ilmu usuluddin dan cabang-cabang ilmu Islam yang lain. Jadi ini merupakan suatu sistem pembangunan keilmuan Islam. Hari ini orang cuba nak runtuh benda ni. Nak runtuh dengan slogan yang bagus. Tetapi cari penyakit. Slogan bagus mana? Kembali kepada Quran Sunnah. Slogan bagus. Balik kepada Quran Sunnah. Tapi kalau orang kapung tu balik Quran Sunnah, mati tak dah faham, tak erti nak baca Quran. Sampai ke mati barangkali tak erti nak semayang. Nak cari ayat baca Quran, ayat yang mengatur sistem macam mana nak buat semayang. Nak cari dalam Quran. Kawan ni bahasa Arab pun tak erti. Setengah tu reti bahasa Arab, tapi nak memahami nas-nas ayat Al-Quran yang berbagai-bagai ragam ni, hadis-hadis Nabi yang banyak tu, itu masalah lagi tu. Bahasa Arab tahulah terjemah, tahu-tahu, tapi nak memahami bukan mudah. Bukan kerja ringan benda ni. Jadi slogannya bagus, balik Quran Sunnah. Satu hal. Kemudian mana-mana ilmu yang ada nama baru, ilmu-ilmu usul fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya, ni tak ada. Sebab apa dia kata? Tak ada dalam Quran menurut pandangan dia. Quran dan hadis tak ada. Ini gaya berfikir yang pendek. Seumpama bandingan ginilah hari ni. Orang hidup dalam sistem bandar. Sistem bandar ni yang tinggal bangunan je. Tak ada kebun-kebun, tak ada dah. Kebun-kebun tu duduk darat tu. Dalam bandar je ada. Semua barang-barang tu dibawakan dalam bandar dalam bentuk yang seperti yang kita tengok hari ni lah. Seperti yang kita tengok hari ni. Dan barang-barang tu banyak sudah diproses. Satang-satang diproses, ada yang dibuat satang dalam bentuk satang cecair tu buat packing, kemudian ada satang dalam bentuk debu dan sebagainya, daging-daging ada yang diproses dalam bentuk tu macam-macam lah. Tiba-tiba kita ni mari dia kata, tak boleh pakai ni. Nak tengok hak asal hak duduk dalam rebang ayang tu. Nak tengok pokoknya Nak cari mana dalam bandar, sistem hidup hari ni dalam bandar. Tak percaya. Ni tengok putih tu, ni macam cat je aku nampak ni. Mai was-was macam-macam. Cat ni. Ataupun macam kapur pula dah ni. Macam-macam ni.
Dia mari was-was ni. Ini penyakit hari ni. Tak boh. Nak satang hak asli nak tengok dia pokok sendiri tu. Kat mulalah pergi khabat pokoknya. Tak ada sekerak jalan khabat jatuh bergudung. Usah lagi nak ambil nyo tu nak belah dia nak kukuh tu. Panjat pun sekerak jalan jatuh bergudung dah. Ni hari ni jangan mikir hari ni. Konon-konon Quran hadis baguslah slogan tu Quran hadis, tapi kena faham apa yang dibangunkan oleh ulama hari ni adalah diambil daripada Quran hadis tu, diambil situ tu. Dan mereka bangunkan keilmuan ni nak memudahkan kita kerana dia tahu, ulama-ulama ni tahu mereka ni belajar habis homo. Habis homo belajar, habis tenaga, habis pitih mengaji. Zaman dulu menggadai kemewahan hidup ni. Masa-masa muda yang orang menikmati dengan zaman keremajaan, kemudaannya tu dia pergi mengaji siang malam. Habis pitih lagi. Habis homo sampai ketua mengaji. Sehingga sampai di antara mereka ada yang berkelayakan jadi mujtahid. Mereka ni lah membuat konklusi keilmuan, disiplin ilmu memudahkan kita belajar. Sebab kita tahu, dia tahu kita ni tak mampu. Tak mampu nak mengambil ilmu. Tapi hari ni pasien tak dia lah. Tak percaya. Hak dalam duduk kedai tu saya tak boh. Nak tengok pokok sendiri tu. Lelah dah. Akhir kali satang pun tak bau. Nak ambil. Ini contoh mudah lah. Tamsilan mudah. Jadi perkembangan itu dia tak nampak. Tapi kita tak nafilah slogan ni benda ni bukan berlaku zaman sekarang, zaman dulu slogan ni timbul dah. Kembali kepada Quran Sunnah, kembali kepada Quran Sunnah. Zaman Sayyidina Ali ketika berlakunya clash antara beliau dengan Sayyidina Muawiyah dulu tu, ni timbul dah slogan ni, balik Quran, balik kepada la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak boleh berhukum kecuali kepada Allah. Kena balik kepada Allah Ta'ala. Rupa-rupanya slogan je. Pemakaian lain. Sehingga bila kalam ini disampaikan orang kepada Sayyidina Ali, apa komentar Sayyidina Ali masa tu? Masa tu zaman Sayyidina Ali. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimah ni betul, ucapan ni betul. Tapi orang yang mengucapkannya itu ada niat lain. Apa yang mereka kendaki dengan ucapan ini kebatilan. Maksudnya dengan ungkapan balik Quran Sunnah ni rupanya ada helah lain. Ini fitnah zaman. Fitnah zaman. Sebab tu hari ni kita kena berhati betul-betul. Nabi meninggalkan kita institusi ulama ni. Institusi ulama. Kita jangan baca satu hadis saja. Nabi memang khabar sungguh. Taraktu fikum amra ini. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Memang ada hadis tu. Tapi jangan ingat hadis tu hak nisa je. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang dengan kedua-dua ni, Quran hadis ni, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Memang betul, tak dinafikan ni hadis. Kitab Allah wa sunnati. Yani Al-Quran, kitab Allah dan sunnahku kata Nabi. Tapi hadis Nabi bukan al-nisa. Kena tengok hadis-hadis lain juga. Al-ulama warasatul anbiya tu kena tengok juga. Ulama itu pewaris Nabi-Nabi. Tugas-tugas kenabian ni setelah Nabi wafat ni, tugas dia tu diambil alih oleh orang lain. Ulama yang ambil tugas tu kena tengok juga tu. Kena tengok. Balik Quran hadis boleh lah, balik. Tapi kita reti, kita alim, kita ada kekuatan yang cukup. Ni kena soal situ pula tu. Hari ni timbul fitnah yang besar hari ni dalam perkara ni. Balik Quran hadis. Tapi cara untuk menafsirkannya tu tak ada kemampuan, tak ada kelayakan. Kau mulalah timbul fatwa bahar gambang. Kau mulalah ulama ni salah. Konon-konon alim sangat kita ni. Ulama serba tak kena. Orang ni seolah macam gitu. Ini satu gaya berfikir yang sakit hari ni yang kita tengok, gaya berfikir.